Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, eloklah kita berkata majlis dengan buka Al-Fatihah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, yang saya hormati Presiden Prisma Saudara Fakihuddin, serta Ketua Hewi Saudara Aimi Ashari, dan juga Pengarah Sahara 2020 Saudara Fakrul Razi, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Jordan, khususnya yang berada di Jordan ataupun di Malaysia. Begitu juga yang berada di Mesir, Morocco dan lain-lain. Ahlan wa sahlan. Jadi sedikit sebanyak pengenalan tentang Prisma. Untuk pengetahuan Datuk, Prisma ialah sebuah pertubuhan mahasiswa untuk pelajar Universiti Al-Albaid yang berada di Mafraq, Jordan. Saya fahamkan Doktor pernah berada di Al-Baid pada tahun 1992, tak silap. Okey. Kemudian sedikit pengenalan tentang Sahara. Sahara merupakan sebuah program bawah Prisma yang berada yang menghadafkan sambutan raya Aidiladha. Jadi ia dijalankan bawah Prisma. Jadi untuk pengetahuan penonton sekalian, tempoh perkongsian dan tempoh perkongsian pada hari ini akan berlangsung selama 1 jam dan akan diiringi dengan sesi soal jawab, insyaAllah. Sedikit banyak pengenalan tentang muajih kita pada hari ini. Beliau ialah Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, telah mendapat degree, master dan PhD di Universiti Madinah. Beliau telah menjadi penulis dan penterjemah puluhan buah kitab dan sekarang merupakan seorang penyelia Madrasah Muhammadiyah di Pondok Sungai Durian. InsyaAllah saya hanya rumuskan sedikit je dari data beliau. Jadi insyaAllah Doktor akan ceritakan lebih lanjut tentang biodata dan maklumat tentang diri beliau. Jadi sebelum kita mulakan, saya minta untuk semua peserta yang telah sertai live ini untuk terus menyebarkan pautan ataupun link kepada rakan-rakan lain supaya lebih ramai dapat sertai perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit untuk teruskan dengan perkongsian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Mujahid selaku moderator, Ketua Presiden Pelajar Persatuan Pelajar Prisma, pelajar di Universiti Al-Albaid di Jordan, muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang yang ceria ini, insya-Allah kita dapat bersama berbicara dengan para pelajar dengan tajuk pensyariatan korban, hikmah dan maqasid. Maknanya korban ini satu ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla
yang telah lama berlaku bila lagi pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampailah ke zaman kita hari ini tak habis-habis. Selagi adanya dunia ni, selagi adanya orang Islam, maka ibadat kurban itu akan tetap berlaku dan berjalan insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan mengenali apakah makna korban. Makna korban, sebagaimana yang telah saya tulis dalam risalah kita ni, nama dia korban dan adat-adatnya. Jadi dalam risalah ni kita ada sebut, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya amalan korban menumpahkan darah haiwan sebagai taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Maknanya ini yang kita akan bahas nanti tentang maksud di dalam tajuk kita ni, hikmah dan maqasid. Apakah tujuannya korban? Adakah korban itu semata-mata satu budaya, satu adat, ataupun dia ada maqasid? Maqasid ni bagi pelajar-pelajar kita yang belajar di bahagian syariah ni sangat utama kita kena memahami isu maqasid. Maqasid ni bila kita faham, dia dekatlah dengan hikmah tu. Di sebalik kenapa Allah syariatkan suatu ibadat nama dia korban. Kenapa Allah syariatkan ibadat ini? Maka dia sebaliknya ada hikmah dan ada objektif yang Allah nak anugerahkan kepada hamba dia yang melakukan ibadat yang besar ini. Maka disyariatkan kepada kita menumpahkan darah. Tumpahkan darah ini salah satu daripada syariat. Kerana itu kita tak boleh nak korban kepada benda-benda lain. Saya sembelih korban untuk nak jamu hantu ke, korban kerana nak pokok-pokok besar kan. Itu tak boleh. Sebab dia korban ini salah satu daripada bentuk ibadat kepada Allah. Dia panggil at-taqarrub ila Allah bi'iraqatid dima'. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menumpahkan darah haiwan. Haiwan di sini sebagaimana telah diputuskan oleh para ulama Islam, iaitu bahimatul an'am, haiwan ternakan yang menjadi makanan manusia, iaitulah unta, lembu, kambing, unta, lembu itu spesies dia lah, kerbau masuk. Sebab kerbau pun bahimatul an'am, orang bela juga dia kan. Kemudian kambing termasuklah biri-biri. Kita yang belajar di negara Arab ni, samalah saya kira, duduk di Madinah, duduk di Jordan, kita akan tengok anwa'ul al-aghnam kan. Jenis-jenis kambing ni banyak jenis. Tempat kita ni tak banyak sangat. Kita ada dua ya, kambing, biri-biri. Tapi di negara Arab ni macam-macam jenis. Kambing saja berapa jenis, biri-biri pula berbagai-bagai jenis. Itu dipanggil bahimatul an'am. Menumpahkan darah haiwan, ibadat haji dan korban yang besar ini telah dimulakan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat 36. Maka bagi sesiapa yang mampu untuk menunaikan ibadat korban, hendaklah melakukannya. Siapa dia mampu, hendaklah dia lakukannya, kerana ia adalah sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita faham di sini dari sudut makna udhiyah, makna korban. Korban ataupun udhiyah dalam bahasa Arab bermaksud menyembelih haiwan yang tertentu. Tertentu tu tadi saya sebut dah. Bahimatul an'am. Tak boleh kita sembelih. Oh, saya tahu ni nak naik, nak upgrade sikit, nak korban dengan kuda. Alah, kuda tak masuk. Kuda boleh makan tapi bukan untuk dikorbankan. Daripada bahimatul an'am, iaitulah unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing. Bila dia ada tempoh dia. Bermula pada hari raya korban. Yaumun nahri, hari kita sembelih hari raya, iaitulah selepas solat hari raya adha, maka bermulalah waktu kita boleh sembelih korban. Sehingga bila? Sehingga berakhirnya apabila terbenamnya matahari pada hari yang ke-13. 13 Zulhijjah disebut dengan nama hari Tasyrik. Hari Tasyrik, maknanya hari yang ke-13.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maksudnya dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Maknanya sembelih korban ini salah satu daripada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil pensyariatan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 2 ekor kibas yang putih yang bertanduk besarnya. Besar maknanya gemuk. Kita jangan pilih korban kita yang kurus-kurus, kan? Kita kena pilih yang gemuk-gemuk, yang sihat-sihat walafiat, baru dia jadi korban. Zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi kita sembelih dengan tangan yang mulia sendiri sebagai korban sambil baca bismillah dan bertakbir. Ini di antara tanda korban itu ibadat. Yang pertama kita baca bismillah, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas yang tersebut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man kana 'indahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang berkemampuan tapi tak mau korban. Ini ada juga orang leceh lah korban ni, kan? Duit ada banyak tapi tak mau korban, maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Jadi jangan hampiri tempat solat, artinya elok tak samarilah. Solat ni sunnah, korban pun sunnah, tapi satu ambil, satu lagi tak ambil. Maka Nabi kata, maka kata ulama, hadis ini merupakan satu teguran atau ancaman kepada orang yang berkemampuan tetapi tidak mahu melakukan ibadat korban. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita tengok kepada hikmah dan fadilat. Korban ialah ibadat. Sebagai mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan melahirkan tanda bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya yang melimpah ruah. Kita nampak nikmat banyak. Fulus kathir, orang kata, fulus kathir. Tapi korban tak mau cari. Macam mana? Korban tak mau sembelih. Kalau nak sembelih apa, pergi cari tempat yang paling murah atas dunia ni. Masya Allah, tabarakallah. Ni ada orang ni bila bunyi harga ni murah, dia pun itu yang dia perlu. Ambil lah, ada setengah negara tu harga korban RM200. Buka pendaftaran 20 minit penuh dah. 5-6 ekor. Tapi tempat kita sendiri sembelih 600-700. Lemah semangat. Kita mengatakan tengok keadaan. Kalau awak ada duit, jangan bakhil dengan korban yang kita nak buat. Maka tanda syukur iaitulah dengan harta kita korban. Hikmah yang paling jelas ialah menghayati pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS yang sanggup menyahut perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Jadi insya-Allah saya akan sebut nanti ada beberapa maqasid ataupun ciri-ciri keistimewaan ibadat korban ini, kenapa kita perlu mengorek dan menggalinya. Adapun hukum korban, itu kita kena bincang dalam tajuk yang lain sebab panjang perbahasan. Tajuk kita di sini, pelajar nak pensyariatan korban dan hikmah serta maqasid. Jadi kita kata Alhamdulillah, dalil hadis telah kita sebut, wa naqala al-ijma' ala masyru'iyatiha, para ulama telah menukilkan ijma' ulama. Makna ijma' ulama ni habis pas pakat para ulama mengatakan apa? Disyariatkan ibadat korban ini. Disyaratkan korban ini. Adapun hikmah secara ringkas saya sebut tadi. Kemudian kita akan masuk detail nanti ada beberapa hikmah yang Allah SWT letakkan ataupun rahsia yang Allah Ta'ala letakkan di dalam ibadat korban ini. Jadi para jemaah sekalian, di antara tanda korban ini suatu ibadat yang punya kelebihan sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Hajj ayat 32,
Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka dia tanda hati orang itu bertakwa. Sebagai tanda hati orang itu bertakwa, apa yang dia buat? Mengagungkan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di ulama, annal udhiyata min sya'airillah. Korban ini, sembelih korban ini salah satu daripada tanda keagungan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nak agungkan, nak besarkan, maka lagi besar dia punya kambing, lagi besar dia punya unta, lagi tinggi dia punya darjat, insya-Allah. Baik, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zabaha qabla as-salah. Tengok. Ini tanda waktu, kan? Siapa yang sembelih sebelum solat? Ini ada orang tanya soalan ni. Saya tak pasti di Jordan sekarang ni pelajar-pelajar PKP ni boleh sembelih korban ke tidak. Tapi di Malaysia ni ada had yang tersendiri. Siapa dia sembelih sebelum solat hari raya, kan dia orang kata kita tak pergi masjid, tak nak pergi masjid. Kita lepas subuh lagi nak sembelih dah. Oh, pukul 8.30 pagi tu dah boleh masak dah. Gelap. Nabi sebut dah dia. Siapa dia sembelih sebelum solat, fa innama yazbahu li nafsihi, dia sembelih untuk dia ya, bukan untuk tak jadi korban, tak jadi korban. Wa man zabaha ba'da salati. Ini hadis. Siapa dia sembelih selepas daripada solat, faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal mursalin. Maka sempurnalah korban dia dan dia telah mengikuti sunnah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafdzulah wa Muslim. Maka para pelajar sekalian, kita mengatakan itulah korban, salah satu daripada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sunnah, apabila orang nak korban, di antara sunnah, bila kita nak korban, apa yang patut kita buat? Pelajar boleh tukar ke yang sunnah tu, yang poster kuning. Minas sunnah, hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru." Apabila masuknya 10 awal Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, seorang kamu sudah berniat nak korban. Tahun ni aku nak korban. Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Maka jangan lagi dia potong rambut, potong misai dia, potong apa-apa bulu di tubuh dia, dan juga tak boleh lagi dia potong kukunya. Jadi ada hadis nak kata sya'rihi wa basharihi dan juga wa asfar. Dia punya kuku dia, hadis rawahu Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, orang yang nak korban, maka tak boleh lagi dia potong kuku, potong rambut, sehingga selesai korban itu dilakukan. Sehingga selesai korban dilakukan, barulah dia boleh potong. Panjanglah tentang hadis tentang korban ini panjang. Cuma kita fokuskan kepada soalan ataupun tajuk utama yang diberikan. Iaitulah bagaimana kita nak memahami maqasid ataupun objektif korban itu sendiri disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita kata korban ini satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sana ada beberapa maqasid, ada beberapa objektif yang kita kena ambil, yang kita kena belajar supaya kita boleh memahami apakah tujuan korban itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian, besarnya kedudukan ataupun tingginya derajat, iaitu korban ini salah satu daripada tanda kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta yang diberikan oleh Allah. Baik. Wa inna minal maqasid, di antara maqasid ataupun objektif disyariatkan korban. Kenapa? Yang pertama, Allah SWT jadikan kepada ahlul amsar,
kita yang tak pergi haji ni. Kita yang tak pergi haji duduk di kampung, tak kiralah awak duduk di mana, di kampung sendiri, di negara Arab, yang pentingnya kita tak pergi haji. Orang haji, bagi jemaah haji, mereka dituntut supaya menyembelih al-hadyu. Ini para pelajar tanda, sembelih al-hadyu. Hadyu ni makna binatang yang disembelih pada hari haji. Binatang yang disembelihkan di bawah Mekah untuk dibagikan kepada orang-orang di Mekah. Itu hak istimewa dia orang itu. Orang Mekah. Maka dia panggil al-hadyu. Jadi hadyu ni ada ketua kategori. Satu dia panggil hadyu yang wajib. Hadyu yang wajib. Yang wajib setiap orang yang masuk Mekah, orang luar daripada Mekah, macam kita orang Malaysia pergi haji, kita melakukan haji tamattu'. Ada satu jenis haji nama dia haji tamattu'. Haji tamattu', orang ni pergi haji, pergi musim haji, tetapi dia niat umrah. Bila ke musim haji? Musim haji ini bermula 1 Syawal. 1 Syawal sampai ke 10 Syawal. Sampai ke 10 subuh pagi raya. Maaf. 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Betul balik. 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Dia ingat nak raya macam. Tak? Jadi Syawal full. Zulqa'dah 2 bulan. Ashrun Zulhijjah maknanya sehingga subuh. Pagi raya haji. Subuh 10 Zulhijjah itu waktu niat haji. Jadi siapa dia datang, dia niat umrah. Kemudian dia duduk di Mekah tak balik-balik. Bila dekat dengan hari haji, dia pun pakai ihram semula. Niat ihram haji, itu nama dia haji tamattu'. Haji tamattu'. Maka haji tamattu' ini wajib ke atas orang yang mengerjakan haji tamattu' kena sembelih seekor kambing ataupun 1/7. 1/7 daripada lembu atau unta, itu dia panggil hadyu at-tamattu'. Orang yang pergi dengan haji qiran kena hadyu. Orang yang pergi haji ifrad tak wajib hadyu. Nak sunat boleh kita hadyu. Maka bagi kita yang tak pergi haji, kita juga nak menjiwai bagaimana ahlul manasik, orang yang mengerjakan haji, dapat kelebihan sembelih. Sehingga dalam hadis Nabi sebut, afdalul hajj. Haji yang afdal itu al-ajju was-sajju. Haji yang afdal itu al-ajju was-sajju. Haji yang banyak mengangkat suara, menumpahkan darah hayawan kurban dan juga mengangkat suara bertalbiyah. Artinya, sembelih hadyu ini salah satu daripada simbol haji, syiar haji. Jadi bagi kita orang Malaysia, tak pergi haji, tak adakah ibadat-ibadat yang kita boleh menyertai orang haji? Jawabnya ada, iaitulah kita sembelih korban. Di tempat masing-masing. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang nak sembelih korban, la yamassa. Jangan lagi dia potong kuku dan potong rambut. Seolah-olah kita ni berniat ihram. Orang yang niat ihram haji, dia tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Cuma pantang larang orang niat haji tu banyak lagi lah. Dia ada sampai 13 larangan. Cuma kita yang nak niat korban ini hanya setakat mana? Setakat kuku dengan rambut je. Yang lain-lain boleh. Nak tidur dengan duduk dengan isteri, tak ada larangan. Dipersilakan. Jadi Alhamdulillah. Bila selesai korban, seolah-olah macam kita sudah buka ihram bagi orang haji, bolehlah kita potong kuku, potong rambut. Itu dia panggil hikmat. Menjiwai amalan haji. Baik. Yang pertama. Yang kedua, wa min ahammi maqasidil udhiyah. Di antara tujuan besar juga korban itu, iaitulah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kita merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadat kepada Allah, iaitulah wazalika bizikrihi wa takbirihi inda zabhi. Ketika kita nak sembelih, kita diminta supaya sebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Sebagaimana orang haji, bila dia sampai di Mina, dia melontar nak keluarkan dia punya perasaan-perasaan tak baik dalam jiwa dia, dia lontar Allahu Akbar. Kita kata macam tu.
Sebagaimana kata di Ibn Rajab, siapa yang tak mampu sembelih hayawan di Mina, hendaklah falyazbah hawahu. Maka hendaklah dia sembelih hawa nafsu dia yang tak baik, yang jahat, yang dia ajak dia buat benda tak baik, nazbah. Kita sembelih di sini. Jadi kita kena ikut turut serta sembelih. Itu dia panggil. Maka dalam haji ini banyak sangat simbol tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Simbol tauhid kepada Allah terdapat banyak di dalam ibadat haji. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah kami permudahkan pada kamu. Di antara benda yang paling mudah sekali nak sembelih, kita ni kalau nak sembelih korban, 10 orang kena pegang lembu kita ni. Itu pun ada yang tercabut tali hidung, ada yang kena tanduk, ada yang sampai hospital, ada yang terburai perut, macam-macam sudah berlaku. Tapi unta wal budna ja'alnaha lakum min syairillah, unta yang Allah jadikan simbol ibadat kepada Allah Taala ini mudah sekali. Mudah sangat-sangat. Dia sambil-sambil berdiri, tengok dalam ayat seterusnya, ayat 36, Allah kata apa? Fazkurusmallah 'alaiha sawaf. Kamu sebut nama Allah ketika nak sembelih unta dalam keadaan berdiri. Unta kita sembelih, dia berdiri. Ni tengkok dia kan panjang gini, camel ni. Kita pergi sembelih sini, zerak. Dia tengah berdiri, bukan direbahkan. Tak payah kita tidurkan unta, lah sambil berdiri di sembelih sini. Tengoklah dalam gambar-gambar dalam video tu ada, tengok cara sembelih unta. Cara sembelih unta yang sangat simple. Masya Allah. Allah kata apa? Sebutlah nama Allah Ta'ala, sawaf. Unta dalam keadaan berdiri kita sembelih. Demikianlah sunnah Nabi SAW. Baginda apabila bertasbih, Nabi kita baca bismillah dan bertakbir. Imtisalan li amrillah. Mengikut arahan Allah Ta'ala. Tuhan kata, fazkurusmallah 'alaiha. Sebutlah nama Allah. Maka para jemaah sekalian, kita tahulah bahawa sembelih korban ini salah satu daripada simbol agama. Maka tak boleh kita korban untuk benda-benda lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita pergi cari perkara lain. Perkara lain itu maknanya benda hak tak jadi, itu hak tak molek dah. Ini ada setengah orang ni korban. Saya nak sembelih korban kepada siapa? Kepada penjaga sungai, penjaga pokok-pokok hutan contohnya. Ataupun kita pergi bawa korban, kita pergi sembelih dekat kubur-kubur. Jangan, itu perbuatan yang dilarang. Nak sembelih ya di mana kita nak sembelih, tapi kita dengan sebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, dia panggil mazahirut tauhid. Ciri-ciri menzahirkan tauhid di dalam ibadat korban. Sebab tu kita kena ciri tauhid. Yang ketiga, min maqasidil udhiyah, di antara ciri objektif korban ialah syukurullah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi. Allahu Akbar. Syukur di atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan juga untuk kita ihsan, buat baik kepada orang-orang yang memerlukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj tadi, kadzalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah kata, demikianlah kami permudahkan urusan korban ini kepada kamu, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Apa dia nak jadi orang bersyukur? Iaitulah kita sembelih korban, kemudian daging korban itu dibahagi 3. Ini syariat telah membahagikan kota korban itu dibahagi 3. Apa dia bagi 3 kota korban kita ni? Yang pertama, kita ambil sebahagian untuk kita makan. Yang kedua, diambil satu bahagian untuk diberi kepada fuqara. Al-ihsan ila khalqihi. Kita buat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Kita cari di mana orang miskin, orang susah, hantar daging korban. Allah Ta'ala perluaskan isu korban. Dia bukan macam zakat. Dia adalah satu anugerah kepada kita. Maka satu bahagian lagi untuk hadiah. Korban bagi 3, makan, sedekah, hadiah. Hadiah ni untuk siapa? Jawabnya, hadiah tidak terhad kepada orang miskin. Hadiah tidak terhad kepada orang miskin.
Hadiah ni boleh kita beri kepada orang kaya-kaya, tak ada masalah. Contohnya jiran sebelah rumah kita ni orang kaya. Tapi mimbabi di antara bab baiknya hubungan kita dengan jiran, boleh kita beri lagi. Ini korban saya ni. Tuan korban apa hari ni? Saya korban lembu. Alhamdulillah. Kejap jiran pula datang rumah kita. Allah, saya sembelih kambing hari ni. Ini korban saya. Seronok kita. Mari jiran lain pula, zabahtul al-badana, saya sembelih unta hari ni. Maknanya kita masing hari raya ni, hari yang bergembira, hari natabadal al-hadaya, kita bertukar-tukar hadiah, lebih merapatkan ukhuwah, merapatkan persaudaraan Islam kita, itu dipanggil, ini di antara. Baik, untuk orang miskin, kita hantar kepada dia. Sama ada kita minta dia orang datang ambil rumah kita, atau kita pergi hantar ke rumah dia, atau apa sajalah bagi NGO-NGO yang pergi cari orang miskin. Yang pentingnya, Alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita sembelih. Lagi besar korban kita, lagi tinggi darjat syukur. Sebab itu anak di awal-awal lagi bagi peringatan kepada para tuan-tuan tadi, supaya kita jangan pilih yang paling kecil, kita pilih yang paling baik. Pilih yang paling baik, korban, baru kita nampak afdal di situ. Ni jangan ni cari yang paling murah. Ni ada satu cerita dia panggil makan sup tulang. Kan cerita sup tulang ni. Jadi orang ni dia pergi korban. Dia nak korban pergi cari yang paling murah sekali dalam kawasan dia. Dapatlah harga 300.5. Orang lain 600. Bagus, ya bagus. Kita pun sembelih. Sudah sembelih lembu kecil lah. Cukup umur. Kalau tak cukup umur tak sah kan. Umurnya cukup, tapi dia punya lembu kecil. Akhir kali malu-malu dia nak ajak orang makan nasi umur dia tengah hari. Tuan-tuan, dipersilakan rumah saya makan sup tulang. Tak makan sup tulang apa, lembu kecil. Jadi kita cari yang baik-baik, yang afdal. Cuma kalaulah kita memang tak ada duit, tetapi nak musyarakah, nak menyertai kumpulan orang baik-baik yang berkorban pada hari raya, tidak menjadi masalah walaupun lembu kecil, walaupun dengan harga yang simple, yang murah, tapi biar cukup syarat, kita kata Alhamdulillah daripada langsung kita tak ada korban. Cuma yang saya bincang awal tu, kepada golongan yang mempunyai kemampuan. Golongan yang ada kemampuan. Kenapa tak mau? Tak mau apa? Kenapa tak mau korban yang baik-baik? Orang kaya pun bakhil juga. Di mana tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla? Lagi besar, yang afdalnya tuan-tuan dan puan-puan, korban ni seekor unta. Yang paling afdal, seekor unta seorang dia, bukan bagi 7. Besar sangat unta Ustaz. Cari lembu. Lembu pun mahal juga tu. Cari kambing. Kambing seekor tu lebih afdal. Kambing seekor lebih afdal sebab kita sembelih full daripada ujung tanduk sampai ke ujung kaki. Daripada ujung kepala sampai ujung rambut, kita seorang je. Tak ada share. Alhamdulillah. Baik. Yang keempat, di antara maqasid ataupun tujuan utama, tujuan besar juga kita di dalam udhiyah ini, iaitu bayan, menyatakan bahawa hakikat amalan kita ini, iaitulah hakikat Allah Ta'ala nak tengok kepada hati kita dan juga amalan kita. Allah nak tengok kepada hati kita dan amalan kita, bukan nak tengok penampilan yang zahir yang ada pada kita. Nampak baik, orang ni nampak warak, tapi hati dia bergeluman dengan sifat-sifat mazmumah. Apa dia sifat mazmumah? Sifat takabur, sifat suka mencela orang, sifat tak jadi. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Ta'ala sebut di sini, aku tak nak pun daging, darah-darah tu. Darah kamu keluarkan, tak boleh kita ambil. Kan dalam Islam ni darah, damam masfuh, itu haram. Dan daging, ambillah makan. Kamu makan sendiri, kamu bagi kepada kawan-kawan, kamu bagi hadiah, kamu bagi sedekah, makan. Yang Allah naknya apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata, aku naknya takwa kamu itu. Takwa hati kamu itu aku nak. Kamu sembelih ni betul-betul kerana Allah,
ataupun kerana orang sembelih, kita nak sembelih juga. Oleh kerana orang korban, saya nak korban juga. Biasa jiran sebelah rumah kita tu sembelih seekor lembu, kita sembelih seekor kerbau, lagi besar dari dia. Jiran sebelah rumah kita ni sembelih ya ni maknanya mainan hati tu, mainan hati, al-qulub tu. Ikhlas kata ikhlas. Takut orang kata tak korban, kita sanggup pergi cari korban yang paling murah. Ini semua Allah nak test. Al-ibratu fil haqiqah. Allah nak tengok hati kita yang benar-benar nak korban tu kerana apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ulang. Nama ibadat kita ni, nama dia ibadat korban. Ibadat apa? Korban. Apa makna korban? Korban ni perlu kepada satu pengorbanan, suatu orang panggil usaha yang lebih. Itu makna korban. Kalau setakat kita kata saya hari ini telah berkorban demi menegakkan Islam, sanggup berjalan 2 kilometer pergi masjid. Tu orang tak panggil korban setakat tu. Nah, saya hari ini telah berkorban. Saya telah masukkan infak duit saya dalam tabung masjid RM10. Korban apa? RM10. Tapi kalau kata RM10,000, nampak. Demikianlah kita ibadat korban. Allah nak tengok hati kita. Allah nak tengok keikhlasan kita. Allah nak tengok kita besar mana unta, lembu, kambing yang kita sembelih dengan keuangan, kemampuan keuangan yang kita ada. Ini pergi cari habis hujung dunia ni, semata-mata nak cari yang murah. Kita kata, tengoklah kepada hati sendiri. Kita tak perlu pertikaikan niat orang. Allah Ta'ala yang tahu. Maka Nabi SAW beritahu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tak nak tengok rupa kamu, harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah nilainya hati kamu dan juga amalan kamu. Hadza hadisun sahih. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian. Kita pergi kepada yang kelima. Iaitu at-tawsi'atu 'ala nas fi yaumil 'id. Allah bila setiap hari raya, Allah nak hamba-hamba dia ni bergembira. Contohnya dalam hari raya puasa, hari raya Aidil Fitr. Kita diminta supaya bayar zakat fitrah. Di antara objektif fitrah sebagai dalam hadis Nabi kata, "Ughnuhum", ada riwayat mengatakan, "Ughnuhum 'anil talab." Kayakan orang miskin daripada minta-minta pada hari raya ini. Sebab itulah fitrah ni dibayar sehari atau 2 hari sebelum raya, biar dia nampak dia punya duit ada, makanan dia ada, gembira dia. Sebab Allah Ta'ala yang syariatkan korban fitrah supaya orang kaya rasa gembira pada hari tersebut. Mari hari raya haji, hari raya ni, Allahu Akbar, kita sembelih seekor kambing atau seekor lembu, banyaklah daging-dagingnya. Maka kita bermewahlah pada hari itu, daging untuk kita 1/3. Kita bagi pula keluarga-keluarga kita, orang kampung kita yang miskin, kawan-kawan kita yang kaya, itu dia panggil tausiah. Meluaskan kehidupan pada hari raya kepada manusia ni. Semua macam sama ada kita, keluarga kita sendiri, ataupun siapa saja, orang-orang yang kita sayangi, maka itu yang dikatakan objektif kita berkorban. Alhamdulillah. Hari ini bila timbul isu ada di kalangan orang tempat kita orang yang miskin, duduk dalam rumah zinc, dalam kotak, duduk dalam kontena, duduk bawah jambatan, tak ada makanan sampai peringkat angkat bendera putih contohnya sehari 2 ni kan. Jadi timbullah soalan, di tempat kita pun kalau cari ramai juga lagi orang yang tak cukup perbelanjaan, tidak ada kemewahan hidupnya pada hari raya. Tapi NGO sebahagiannya sibuk untuk melakukan perkara ini di luar negara. Jadi saya kata muhasabahlah juga supaya kita jangan tertinggal. Sebagai Nabi kata, mulakan orang yang dekat dulu sebelum kita pergi pada orang jauh. Belum ini kita tak nampak sangat. Bila PKP ini nampak macam banyak juga kelompongan kekurangan yang berlaku di tempat kita sendiri. Maka hati-hati para tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai orang jauh kenyang, terlebih daging, di tempat sendiri orang yang mengutip apa yang ada. Baik, yang keenam.
Wa min maqasidil udhiyah, di antara objektif kita berkorban juga at-tadhkir bi qissati zabihi Ismail alaihi wa ala abihi as-salatu wassalam. Memperingatkan, ini besar ni, memperingatkan kita kepada kisah pengorbanan agung dalam sejarah dunia. Kisah pengorbanan agung dalam sejarah dunia, iaitulah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ibrahim dengan anak dia telah berkorban pengorbanan yang la masilalah. Tidak ada contoh lagi. Para pelajar, khususnya di bumi Urdun, kitab yang menarik untuk kita baca tentang kisah Al-Quran, iaitulah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di Aman. Tajuk dia Qisasul Quran. 4 jilid. Menarik kitab ni. Ana dah rujuk kitab ni dalam beberapa siri kuliah saya kepada tafsir Quran pagi-pagi. Kan? Kita namakan tafsir musim PKP ni. Kitab ni menarik. Pelajar-pelajar kena ada. Kalau boleh pergi jumpa dengan tuannya sekali. Duduk di Jordan, tak jumpa tuan, tak seronok kan. Kita beli kitab, pergi cari tuan dia, sekurang-kurangnya ambil tanda tangan. Dia panggil subutul luqya, tanda kita berjumpa dengan Tok Syekh kita ni. Alhamdulillah, waktu saya pergi ke Jordan tahun 93 dulu, saya sempat menziarahi Syekh di masjidnya. Anda tak ingat nama apa, Al-Abdali ke apa nama di sana, di Urdun. Di Aman. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak undur balik ke belakang jauh. Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta anak. Kan? Sudah tua dia. Rabbi habli minas salihin. Allahu Akbar, aku nak anak. Ketika dia tua baru dia dapat anak. Iaitulah Ismail alaihissalam. Anak dia dengan Hajar. Anak yang pertama dengan isteri dia, yang pertama Sarah, belum lagi dapat anak. Tapi dia boleh dengan Hajar dulu. Maka ketika itulah berlakunya arahan Allah Azza wa Jalla yang sangat berat. Dahlah dapat anak sudah tua. Boleh anak pula diperintahkan supaya Ibrahim bawa Ismail pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Tinggal di sana. Nabi Ibrahim bayangkan bumi Mekah pada ketika itu. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggal sebahagian daripada zuriat aku ini. Siapa dia? Ismail. Dan Hajar, ibu dia, dekat dengan tapak rumahmu di bumi yang kering kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, dekat dengan bait tapak rumahmu Al-Haram. Masya Allah, tabarakallah. Nak ada boleh anak dah lah tua. Boleh anak diperintahkan pergi tinggal pula di Mekah. Kita kata ini semua menunjukkan satu ujian yang sangat berat. Bila berat, kemudian apabila Ismail dah besar, Allah perintahkan supaya pergi jumpa Ismail. Anni ara fil manami anni azbahuk. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku tengok dalam mimpi aku sembelihmu Ismail. Hei, kalau anak orang lahir lah, mengamuk. Dah lah bapak mari tinggal saya di sini. Kayu saya dah besar, mari nak sembelih pula. Apa? Ismail. Allahu Akbar. Dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kalau kita ke Abah, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abah. Allah perintah apa? Sembelih. Satajiduni. Bapa akan dapati saya ni insya-Allah seorang yang sabar menanggung kesusahan saat yang begini gawat. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita nak fikir? Di luar kotak pemikiran dalam surah As-Saffat. Ismail menyerah diri. Dia kata nak lari dah, naik atas bukit. Bukit Mekah banyak, Ismail. Kampung dia besar di bukit. Boleh je dia lari. Tak ada. Falamma aslama watallahu liljabin. Sampai masa di Mina, tempat sembelihnya,
rebahlah Ismail. Masya Allah. Rebah nak sembelih. Ketika itulah datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mari. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Tuan-tuan yang ikut pengajian, tengok dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 103. Bila dia rebah dan nak sembelih, tiba-tiba dengar suara, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, benarlah mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang yang baik-baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu bala yang besar, ujian yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti sembelih korban Ismail itu dengan zibhin azim, dengan seekor kibas yang besar. Kalau baca dalam kitab sejarah, banyaklah kibas ni mari mana. Ada kata kibas Qabil dulu, kan? Habil dulu, yang dia ketika dia berkorban. Wallahu a'lam. Yang pentingnya Allah kata wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti sembelih Ismail dengan kibas yang besar. Itulah selepas daripada itu ayat yang ke-12, Ibrahim telah melalui ujian yang gawat, yang getir. Maka pada ketika itu Allah bagi tahu ayat yang ke-2, 112, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Macamlah. Boleh anak lain pula. Yang penting bagi kita para pelajar sekalian, yang kita naknya dalam yang ke-6 ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita tujuan kita, maqasid besar dalam sembelih korban ini, iaitulah kita ingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia korban apa? Dia sanggup korban bawa anak dia yang kecil pergi letak di Mekah. Kan? Kemudian isteri dia yang masih muda ditinggalkan di Mekah. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang dilakukan Ibrahim? Iaitu apabila sampai peringkat nak sembelih, Ibrahim sanggup semata-mata taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, di sinilah perbincangan kita yang besar yang kita nak ambil pengajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu bagaimana kita dengan syiar Allah. Adakah kita mengagungkan syiar agama Allah? Di antara syiar agama Allah yang besar Allah anugerahkan kepada kita, jaga solat. Solat besar. Kerana itu solat ni duduk di mana? Duduk di tempat yang kedua. Tempat yang pertama, apa dia? Syahadah. Wa iqamis salat. Solat ni yang kedua, Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Janji, ikat, perjanjian antara kita dengan orang bukan Islam itu solat. Makna solat ni menjadi tanda, janji, mercu tanda orang itu beriman ke tidak. Mari bab solat, jaga tak jaga? Jaga solat. Alhamdulillah. Pergi pula kepada ibadat yang lain, ibadat-ibadat sunat. Apakah kita lakukan ataupun tidak? Kalau mantap, kita kata faliyahmadillah, alhamdulillah. Kemudian kita pergi pula ibadat yang lain pula, contohnya dalam bab muamalat. Kita ni terjebak dengan skim-skim yang tak patuh syariah. Atau terjebak dengan syarikat yang memberi pulangan besar, tapi syarikat ni terjebak dengan diayah kristianisasi. Ada orang yang sanggup berhenti, ada orang yang teruskan. Sebab apa? Ini kata orang sudah masuk. Maka di situlah batu ujian Allah Ta'ala nak tengok pada kita. Mari pula bagi wanita, di manakah penjagaan aurat kita? Adakah kita jaga aurat? Ataupun kita masih lagi mendedahkan aurat kerana nak ikut musayyaratul zaman, kerana nak ikut model fashion semasa? Kita lah nak tanya. Jadi di sini kita nampak para jemaah sekalian, kisah Nabi Ibrahim, Zatu Syujun kata Arab, mempunyai satu benda yang boleh kita bongkarkan. Bukan setakat pergi sembelih je, makan daging, campak tulang, habis setakat tu lak. Kita kata, sebagaimana kata di para ulama, siapa tak boleh sembelih korban di Mina, sembelihlah hawa nafsu dia di mana dia berada. Semoga kita tercapainya cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah Ta'ala yang taat, hamba Allah Ta'ala yang dengar kata, biarlah kita menjadi manusia yang sedemikian.
Jadi itu sajalah pembentangan saya pada petang ini, saudara moderator, saudara Mujahid. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang maqasid. Kalau kita nak bahas panjang lagi, tapi kita bagi ruang kepada sesi yang kedua, dia panggil sesi tanya jawab kan. Silakan saudara moderator, saudara Mujahid. Baiklah. InsyaAllah kita tunggu soalan. Soalan boleh diletakkan pada ruangan komen. Cheers. Soalan pertama. Boleh tak korban untuk orang yang dah meninggal? Korban untuk orang yang mati, kita nak niat korban kepada keluarga yang sudah mati. Maka di sini dikata khilaf ulama. Ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan kalaulah keluarga yang mati itu berwasiat. Dia wasiat kepada keluarga dia, kalau aku mati tolong korbankan untuk aku, bagus sah. Tapi alhamdulillah para ulama lain, ramai ulama mengatakan korban ini salah satu daripada ibadat, taqarrub ila Allah, dan salah satu daripada ciri-ciri sedekah, maka tidak menjadi syarat sama ada dia wasiat atau tak wasiat, sah korban itu kepada orang mati dan sampai pahala. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Harap menjawab soalan. Seterusnya, soalan kedua daripada Rosli. Antara kongsi bahagian lembu dengan seekor kambing, mana yang lagi baik? Kita ambil yang asal. Nabi SAW dalam riwayat-riwayat, Nabi kita sembelih kibas ataupun kambing. Dhaha bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi kita berkorban dengan 2 ekor kibas yang besar, yang bertanduk, warna dia putih bercampur. Kalau kita boleh beli seekor, itu lebih baik. Cuma yang jadi budaya kita, kenapa pergi share dengan lembu-lembu ni mungkin lebih murah kot. Lebih murah daripada kita sembelih seekor kambing. Daging pun mungkin lembu lebih banyak daripada kambing. Tapi yang ada riwayatnya Nabi kita sembelih kambing. 2 ekor dia sembelih. 1 seekor untuk diri dia. Dia kata ini korban untuk Muhammad wa ali Muhammad. Untuk Nabi Muhammad, dia sendiri dan keluarga dia. Maknanya dalam korban ni boleh kita share nama seorang kita ya. Tapi pahala tu kita share dengan family. Itu boleh. Share dengan anak beranak kita dibolehkan. Kecuali tahun Nabi kita nak wafat. Dia panggil tahun yang ke-10 ketika Nabi SAW pergi Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Kan? Maka Nabi kita sembelih 100 ekor unta. Kita jangan ambil yang tu. Nak letak mana 100 ekor lembu, 100 ekor kambing. Kita ambil yang simple je. Nabi sembelih kambing. Wallahu alam. Tapi tidak menjadi salah kita ambil lembu. Cuma soalan tadi mana lebih baik. Dia afdal sekali sembelihnya seekor unta. Itu yang paling baik. Berapa ribu seekor unta? Lebih kurang 6,000. Di Jordan berapa unta? Kita tak pernah tanya. Kita dalam 50 berapa itu? Kam dinar. Dia Jordan panggil dinar. Baik. Kalau tak dapat kita ambil seekor lembu, murah sikit. Tak dapat seekor lembu, kita ambil seekor kambing. Itu tartib dia. Kemudian pergi kepada share 1/7, 1/7. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Baiklah. Soalan ketiga daripada saudara Zamzam. Soalan, Datuk, yang perlu solat sunat raya sebelum sembelih korban, tukang sembelih atau penama-penama yang berkorban atau dua-dua sekali? Semualah. Dia gini, dia sebut masa bermulanya boleh korban itu setelah berlalunya solat hari raya. Maknanya kalau awak tak boleh pergi musim PKP nah, kita kata. Di Jordan ada PKP tak? Mujahid duduk Jordan ke duduk sini? Jordan. Tak ada. Di sana ada PKP ke? Tak ada. Bebas je? Bebas. Tak payah pakai topeng apa?
Topeng kena pakai, tapi tak ada PKP. Masjid-masjid dibuka. Masjid buka. Alhamdulillah. Allahumma ftah buyutaka ya Allah. Kita harap Allah Ta'ala rezekikan masjid-masjid di negeri kita dibuka untuk umat Islam dapat solat berjamaah, solat Jumaat, solat hari raya insya-Allah. Baik. Jadi contohnya sekarang ini di musim PKP ni orang nak pergi solat raya tak boleh. Maka kita kena anggarkan bila ke waktu tamatnya solat raya. Dalam pukul 8.30, pukul 9, barulah kita boleh sembelih. Tadi saya baca dah hadis tadi, siapa dia sembelih sebelum solat hari raya, falyazbah li nafsihi, maka dia sembelih untuk diri dia saja, tak jadi korban. Jadi sembelih boleh makan daging tapi bukan korban sebab dia sembelih sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Semua orang lah. Cuma waktu masuk tu. Tak kira lah tukar sembelih ke siapa yang nak share ke. Yang penting waktu dia nya selepas solat hari raya. Wallahu a'lam. Seterusnya, soalan yang keempat. Orang yang menjadi wakil untuk sembelih, adakah tidak boleh untuk memotong kuku dan rambut? Dia wakil tu maksud dia macam mana wakil tu? Maksudnya kita beli kambing, kita suruh pakcik tu sembelih kan? Dia tak ada. Yang terpakai undang-undang tak boleh potong kuku dengan rambut ni, iaitu siapa? Orang yang nak korban tu. Penama tu. Tadi saya sebut, bapa suami boleh share korban dia kepada isteri dengan anak-anak kan? Isteri anak-anak tak masuk dalam larangan tadi. Tak masuk dalam larangan. Yang masuk dalam larangannya siapa? Dia seorang tu yang nak berkorban. Dia saja. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya. Soalan kelima. Ustaz, tulang-tulang daging korban boleh dibuang atau ditanam? Ditanam. Tulang orang tak makan. Yang makan tulang ni jin je makan tulang. Kan? Maknanya tak ada masalah. Yang kita nak ambilnya daging korban tu. Setelah kita makan daging, tulang-tulang yang ada tu campak lah macam biasa ya. Allah Ta'ala tidak nak tulang, tidak nak darah, bukan nak daging. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tadi kita dah sebut, yang Tuhan naknya takwa hati kita tu. Itu yang Tuhan nak. Takwa hati kita, bukannya tulang itu. Cuma, tulang itu menjadi makanan. Nabi kita larang buat istinja dengan tulang. Fa'innahu ta'am ikhwanikum minal jin. Kerana tulang itu termasuk dalam makanan saudara kamu dari kalangan jin. Jadi kalau kita makan tulang itu jangan kiki habislah daging itu tinggal sikit. Nanti jin mari tengok tak ada apa dia ni. Oh, nya kiki belaka ni. Nanya kan. Macam mana Mujahid? Ada lagi? Oh, ada. Soalan yang ke-6. Kalau ditakdirkan 1/2 hari je dapat puasa Arafah, kira pahala macam mana Ustaz? Mak tak ada puasa setengah hari. Itu puasa budak-budak pasti nama dia. Kan budak pasti kan, dia panggil puasa yuk-yuk, tengah puasa buka periuk kan. Kita kena puasa penuh, mana boleh puasa dia tak ada half, tak ada setengah. Kalau puasa setengah hari je, contohnya orang perempuan wanita ni puasa sampai zuhur, tiba-tiba datang haid. InsyaAllah dia boleh pahala dah, dia dah niat, dia dah tu. Tapi kita nak kata full pahala tu saya tu pun tak berani. Tapi pahala dia berpuasa tu dapat, walaupun sebahagiannya. Ataupun Allah fadlullah wasi', Allah Ta'ala limpah kurnia luas, Tuhan nak bagi pahala full kepada dia pun boleh. Sebab dia sudah berniat puasa. Cuma yang menghalang dia nak sempurnakan puasa dia, haid datang sebelum maghrib. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada soalan lagi ke? Siapa yang mahu tanya soalan boleh letak di ruang komen. Baik, sambil kita tunggu soalan, Mujahid. Ada juga timbul dari sudut maqasid. Dari sudut ilmu maqasid, mana lebih baik kan? Kita sembelih dihantar luar negara
ataupun kita sembelih di tempat kita sendiri dengan harga yang lebih tinggi. Dan musim Covid ni ada juga orang kata mana baik kita sedekahkan duit kita tu kepada orang miskin daripada kita berkorban. Maka di sinilah dia panggil ilmu maqasid. Kan? Orang pelajar-pelajar agama ni, ilmu maqasid ni ilmu yang sangat penting. Sebab apa kita nak tahu tujuan disyariatkan korban itu apa tujuan dia. Allah Ta'ala nak tengok kita, Allah Ta'ala nak uji kita setinggi mana kita punya darjat. Kita panggil maqasidul ibadah. Jadi bila kita nampak maqasid ibadat ni bukan setakat makan saja. Bukan kata makan saja kan. Tapi maqasid dia at-taqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri pada Allah. Wa ihya as-sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri dengan tangannya yang mulia dia sembelih. Dia bukan wakil pada orang kecuali hari haji tu yang 100 ekor unta, Nabi sembelih dengan tangan dia 63, 3 ekor, 37 lagi dia serah pada Sayyidina Ali sebab mungkin terlalu banyak, ataupun isyarat kepada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, bermakna Nabi kita akan wafat tak lama lagi. Itu isyarat. Tapi dari sudut objektif kita kena tengok maqasid yang terkandung dalam kalau kita tadi 6 ni yang ketujuh kan. Tadi yang ke-6, yang ke-7 iaitu di antara maqasid udhiyah bukan sekadar makan, tapi banyak lagi perkara yang kita nak buat iaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, bertaqarrub ila Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi di luar negara, tak apa ustaz, walaupun saya korban luar negara, tapi saya online lah, tengok gini, ni sembelih korban untuk nama fulan bin fulan. Tak sama dengan awak turun padang, pegang pisau, Allahu Akbar, depan-depan kita bersih, ambil daging, potong daging, orang Kelantan kata sia daging, potong daging, bersihkan daging, bagi, tak sama. View dia tak sama. Maknanya kita duduk di perasaan kita tak sama. Kita duduk dalam suasana melakukan ibadat dengan kita melihat ibadat dilakukan. Beza tak beza Mujahid? Kita sendiri melakukan ibadat dengan kita melihat ibadat dilakukan. Ini korban awak ni. Tengok video gini. Masya Allah, tabarakallah. Allah kabul. Tengok ya. Apa tu? Habis live, habis. Mana daging? Mana? Tak. Maka ini kata dari para ulama, kita tengok kepada objektif maqasid. Maka maqasid itu sendiri memberi pulangan yang besar kepada kita bahawa tujuan kita ibadat banyak lagi perkara, iaitu kita nak ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dalam terkumpulnya di dalam melaksanakan korban secara fizikal ini, kita sendiri yang turun, kita merasa kesusahan, kita menjiwai apa yang berlaku, kan? Mungkin kena gigit kepacak ke, mungkin banyak kemungkinan lagi darah-darah yang kita ada masuk dalam beg, kita pergi cari orang miskin, kita kata Masya Allah, Tabarakallah, kata orang turun padang. Kan? Istilah hari ini dia panggil turun padang. Mana kita sendiri yang turun pergi di tempat yang kita berkorban, maknanya kita melakukan ibadat, bukan sekadar melihat ibadat dilakukan. Itu perbezaan yang sangat ketara. Tanda. Berbeza di antara melakukan ibadat sendiri dengan melihat orang lakukan ibadat untuk kita. Wallahu a'lam. Ada tambahan lagi soalan? Soalan yang ke-7. Berapa kadar yang boleh dimakan oleh ahli keluarga yang berkorban? Dia tadi kita sebut eloknya dibahagi 3. 1 makan, 1 hadiah, 1 sedekah. Tapi kalau kita nak bagi 2 pun, contohnya keluarga kita ni ramai, kan? Kita pun pasal kena guna juga duit harta daging kita ni banyak, tidak jadi masalah. Kita ambil 1 bahagian ya untuk bagi pada orang miskin, bagi yang hadiah-hadiah tu kita tak bagi. Sebab kita nak guna kepada keluarga sendiri. Sebab itulah ada setengah penganjur ni dia silap teknikal. Saya tak nak sebutlah tempat. Setengah penganjur di surau di masjid ni, setiap peserta korban dia bagi 2 kilo je daging. 10 kilo lagi dia ambil untuk diagihkan. Kita kata tak betul macam tu. Sebab ada orang yang menyertai program korban kita sebab dia nak ambil daging keluar. Keluarga dia ramai. Yang balik air raya saja 10 buah kereta. Setakat 1 bahagian daging itu, pagi tu yang masak sup habis. Tak sempat nak hollow kau orang sebelah pun contohnya kan. Padang anak cucu dia ya. Kita mengatakan kena tengok pada maqasid
tujuan objektif syarak itu. Baik. Ada lagi Mujahid? Kita akan tamat 6.45 ya. 6.45. Ana ada kuliah maghrib pula ni. Jadi mungkin soalan seterusnya. Yang terakhir. Apakah pendapat Ustaz jika ada di kalangan saudara yang bukan Muslim melihat aktiviti korban suatu aktiviti yang melanggar sensitiviti golongan Hindu ataupun vegetarian? Kita dalam masalah setiap orang tu ada syiar agama dia sendiri, kan? Syiar agama sendiri. Jadi kalau kita kata lakum dinukum lah, macam tu ya kita punya cakap. Awak punya agama awak lembu tak boleh makan ini. Kita kata ini agama saya berkorban mendekatkan di Allah dengan makan. Kalau awak tak boleh tengok, jangan tengoklah. Tak perlu kita tengok. Kita pun tidak hina dia. Kita kata agama kita boleh makan. Sebagaimana kita tengok orang non-Muslim yang menganggap bahawa minum arak itu boleh bagi mereka. Jadi bila dia minum arak, kita tak nak cakap apa. Walaupun agama kita haram, dosa besar minum arak. Tapi dia minum arak sebelah kita contohnya. Kan? Kita tak boleh nak pergi hempuk atas kepala dia. Ini mungkar, maksiat, ketuk kepala dia sebab kau minum. Lah. Jadi kita kata masing-masing agama itu syair, ada syiar sendiri. Orang bukan Islam yang anti kepada sembelih lembu ni, kita kata kau jangan tengoklah aku sembelih. Dan banyak juga dia sembelih lembu, dia tak boleh sembelih, tapi ada sebahagian mereka sembelih orang Islam main-main je. Ya, memberontak kepada orang Islam, bunuh orang kita. Waktu sembelih orang kamu tak ambil human right. Waktu kita sembelih lembu, cari pula apa ni dia panggil hayawan right. Mana ada adil macam tu. Berlaku adil lah setiap orang kepada kita. Kita tak kacau dia, dia jangan kacau perjalanan agama kita, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita dah sampai ke penghujung program. So sebelum saya tutup majlis, saya berikan doktor untuk berikan sedikit kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada Mujahid. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang di sini bahawa korban ini satu ibadat yang disyariatkan oleh Allah dan dilakukan oleh Nabi SAW sepanjang Nabi berada di Madinah beberapa tahun, berkorban setiap tahun. Sampailah tahun Nabi nak wafat, dia korban di Mina dengan 100 ekor unta. Maka di antara objektif korban ini Allah nak tengok syiar agama Allah Ta'ala ni kita laksanakan betul-betul ataupun tidak. Maka terpulanglah kepada diri masing-masing sama ada kita nak ambil yang terbaik ataupun sekadar cukup syarat. Cukup syarat maknanya kita ambil korban yang paling murah sekali, hantar pula sana sini, kita duduk kat rumah nanti tengok gambar aja, kita kata biarlah kita ambil yang sempurna, sebolehnya kita korban di mana kita berhari raya. Musim PKP ada kekangan, kita tangguh tahun ni hantar luar negara, tapi bila tahun depan nanti waktu PKP tak ada, kita boleh korban di tempat kita berhari raya, kita akan korban di situ. Sebaik-baiknya beli seekor kambing. Kita tengok budaya ni. Mujahid tengok tak budaya Arab sana. Air raya korban. Dia sembelih dalam depan tangga dia ya. Kan? Dia beli kambing, beg letak depan tangga. Lepas solat raya dia balik. Dia sembelih sama-sama keluarga dia. Simple sangat-sangat. Duduk dengan Arab saya seronok. Kawan-kawan kita di Arab dulu di Madinah. Sembelih. Dia panggil dalam hosh. Tahu hosh? Hosh ni alamat rumah tu. Dia beli kambing siap dah. 2 ekor, 3 ekor tak situ. Dia balik solat air raya. Buka dia punya jubah. Ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Mudah. Cuma kita sini jadi budaya payah sangat. Kena pergi nak sembelih, kena letak di masjid, di surau, panggil ramai-ramai. Kan? Kita tak ada. Budaya kita sembelih depan tangga kita, depan rumah kita, seekor kambing, satu family. Itu yang paling simple. Nantilah tunggu habis PKP ni kita hidupkan sunnah ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Sahara Prisma dan semua para pelajar dan juga para peserta yang bersama kita pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Datuk Abdul Basit atas perkongsian yang sangat padat dan berinfo untuk kita dalami untuk kehidupan insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Doktor untuk meluangkan masa bagi kami pelajar-pelajar mahasiswa Prisma yang berada di Mafraq, di Malaysia, di Mesir atau di mana saja.
yang menonton live ni, insyaAllah saya harapkan untuk kita sama-sama dapatkan manfaat dan aplikasikan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah raya dah berbaki untuk beberapa hari lagi. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah menghidupkan lagi raya kita dengan perkongsian macam ni. InsyaAllah itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.